طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. So insyaAllah pada malam ini kita akan berbicara sedikit sebanyak berkenaan tentang sebuah aliran yang agak besar lah ya signifikasinya. Sampai ke hari ini kita masih lagi melantunkan nama mereka dan juga masih lagi membahaskan idea-idea yang dibawa oleh mereka ini. Walaupun mereka tu sebagai sebuah kumpulan mereka itu sudah tidak ada, tetapi kerana idea mereka yang menimbulkan reaksi reaksi yang agak besar ya dalam kalangan dalam pemikiran Sunni, be it Asy'ariyah, Ahli Hadis, Salafi ataupun Maturidiyah, maka menarik untuk kita sedikit sebanyak mengkaji dan juga berceritalah berkenaan tentang Mu'tazilah ini. Dan ini bahagian daripada kajian saya di dalam tesis ini, di mana saya took up to the challenge lah kan, untuk memberi sebuah definisi ataupun pengenalan umum berkenaan tentang siapakah dan mengapakah Mu'tazilah itu muncul, and then tiba-tiba dia flop dalam pertengahan kurun ataupun dalam pertengahan dalam kurun ke-6 Hijriah itu mereka tiba-tiba hilang. Why? Nanti kita akan bincanglah kenapa. Tapi kita akan bincang dulu apakah sebab kemunculan aliran ini. Rasanya ini pernah juga saya bahaskan sebelumnya, tapi tidak apa, for the sake of ulang kaji, saya sendiri pun sukalah mengulang kaji kan. Kita ada peluang untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. Mungkin ada daripada sahabat-sahabat yang tengah menonton ini yang share the same concern ataupun yang sama-sama juga minat untuk mengkaji berkenaan tentang Mu'tazilah dan juga aliran-aliran dalam Islam ni, mungkin boleh sama-sama memanfaatkanlah apa yang kita kongsikan pada malam ini. Ataupun kalau ada soalan ataupun komen ataupun mau menambah, silakan. Ruang komen saya itu sentiasa terbuka. So Mu'tazilah berasal daripada perkataan i'tazala. I'tazala yang mengasingkan diri. Ramai yang mengaitkan kisah Mu'tazilah ini dengan kisah Al-Wasil bin Atta mengasingkan dirinya daripada gurunya Al-Hasan Al-Basri di Basrah itu ya, di mana Al-Wasil bin Atta dia di dalam, khususnya di dalam persoalan isu penamaan orang yang telah melakukan dosa besar. Orang yang telah melakukan dosa besar, Al-Hasan Al-Basri cenderung kepada pendapat yang bahawa orang yang melakukan dosa besar ini seperti mana disifatkan oleh Allah SWT, berhak untuk di dalam neraka itu. Dan sementara Al-Wasil bin Atta dia tidak bersetuju dengan pendapat gurunya. So berdasarkan kisah yang popular itu, maka Al-Wasil bin Atta mengasingkan dirinya, dan daripada situlah mereka mendapat gelar Mu'tazilah. Tapi mereka sendiri menamakan diri mereka bukan sebagai Mu'tazilah. Pada awalnya mereka menamakan diri mereka sebagai Ahlul Adli wa Tauhid. Ahlul Adli wa Tauhid. Sebenarnya Mu'tazilah itu gelaran yang impose on them, diberikan oleh orang lain kepada mereka, and then by time nama itu sudah menjadi macam lakap yang khusus ataupun nama yang khusus bagi mereka lah. So mereka pun adapted kepada nama tersebut. Jadi so itu kalau kita tengok penamaan-penamaan ini penting. Kenapa? Supaya kita boleh bezakan mana satukah nama asli yang mereka sendiri mengaku sebagai aliran tersebut, dan mana satukah nama yang impose on them. The same case saat kita melihat kepada ahli hadis. Mereka berpendapat bahawa diri mereka itu sebagai ahli sunnah, ahli hadis, ahlul athar.
tetapi orang lain impose pendapat-pendapat yang ataupun nama-nama yang pelik pada mereka seperti Hasyawiyah, Mujassimah dan seumpama itu. Dan hal ini kita perlu telitilah, khususnya saat kita membaca sendiri teks-teks yang ditulis berkenaan dan juga ditulis oleh mereka sendiri. Jadi Mu'tazilah ini, saya namakan mereka di dalam tesis saya ini sebagai Mu'tazilah. Kenapa? Sebab mereka sendiri menggunakan istilah tersebut. Jadi tidak ada isu kalau saya mau menamakan mereka sebagai Mu'tazilah, sebab mereka sendiri mengaku mereka itu sebagai Mu'tazilah. Jadi mereka pada asalnya itulah isu ataupun isu pokok yang pertamanya yang menjadikan mereka sebagai sebuah aliran yang tersendiri, yang mengasingkan diri mereka sendiri kan, daripada pendapat yang popular pada ketika itu, khususnya di Basrah lah. Dan Basrah ini, saya dalam talk yang sebelumnya juga saya telah bahaskan bagaimana Basrah ini macam hotpot. Segala macam aliran ada di situ pada waktu ini, pada waktu kebangkitan pada waktu pengasasan aliran-aliran Islam ini. Basrah, disitulah Jabir bin Zaid berpusat, disitulah Wasil bin Atha berpusat, dan juga di situ Hasan al-Basri berpusat. Jadi Basrah ini pada awalnya macam saya katakan tadi merupakan hotpot, tempat di mana semua aliran-aliran itu bebas bukanlah bebas dalam mereka kata bebas tidak menerima bantahan, tetapi mereka boleh menggagaskan aliran mereka yang tersendiri di Basrah itu. So Wasil bin Atha selaku pengasas bagi aliran ini dah tidak diketahui betulkah Wasil bin Atha menamakan alirannya sebagai Mu'tazilah, tetapi pokoknya dia ada pengikut. Jadi daripada pengikutnya itulah dia ajar pengikut-pengikutnya ini untuk bagaimana cara berdakwah, menyampaikan ideologi dan juga pemikiran mereka dengan menghantar anak-anak muridnya pergi ke serata tempat di dunia Islam pada ketika itu. Di antaranya ialah ke Maghrib, yakni ke area Morocco, dan ketika itu Morocco dipimpin oleh pemerintah dinasti Idrisiyah, di mana pemimpin dinasti Idrisiyah ini beraliran Syiah Zaidiyah pada ketika itu. Ya, kita andaikan ini kesemuanya berlaku pada kurun kedua Hijriah. Pada kurun kedua Hijriah. So, muridnya ke situ bersatu dengan pemerintah dinasti Idrisiyah itu sebelum pemerintah dinasti Idrisiyah di situ berpindah ke Yaman. Maka pertembungan aliran Syiah Zaidiyah dan juga Mu'tazilah itu agak awal, ya, seawal zaman pengasasnya itu Wasil bin Atha. Begitu juga dihantar ke Kufah, ke Yaman, ke Armenia, ke Khurasan. Ya, salah seorang daripada anak murid Wasil bin Atha ini bernama Hafs bin Salim, yang terkenal mahir berdebat, dihantar untuk berdebat dengan siapa? Berdebat dengan seorang tokoh yang terkenal, pengasas Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Dan ini ditulis oleh Al-Balkhi, salah seorang yang telah menulis kitab Maqalat Islamin ataupun Tabaqat Al-Mu'tazilah. Boleh dibaca di dalam buku tersebut. So, hebatnya gerakan dakwah Wasil bin Atha ini dari barat ke timur, dari timur ke barat, maafkan saya, sampai ke Khurasan berdebat dengan Jaham bin Safwan ini. So dikatakanlah di dalam buku tersebut yang saya ingat, saya tidak tulis di sini, nanti sisa ini. So dikatakan dalam buku tersebut kononnya Jaham bin Safwan selepas berdebat dengan anak murid Wasil bin Atha ini, dia bertaubatlah. Dia tinggalkan segala ajaran dia punya Jahmiyah itu. Dan Jahmiyah ini terkenal dengan akidah Jabriyah ataupun fatalis, bahawa semua benda yang berlaku di dunia ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hatta maksiat pun berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka Hafs bin Salim dia membawa dan mengajarkan bukan mengajar, yang berdebat dengan Jaham bin Safwan ini membatalkan akidahnya itu
Dan begitulah kononnya telah bertaubat dan kembali kepada ajaran Mu'tazilah ini. Dan tetapi selepas Hafs bin Salim kembali ke Basrah, Jaham bin Safwan kembali kepada ajaran ataupun akidah yang asalnya itu. So menarik cara dakwah Wasil bin Atta ini. Dia pada awalnya dia mengajarkan anak-anak muridnya, pada tahun pertama kamu jangan berdakwah dahulu. Kamu jangan berdakwah dahulu. Jangan sebarkan kepercayaan kamu ini sebab kamu akan dibantah. Tapi jadikan diri kamu nampak soleh. Nampak soleh, nampak alim. Pergi ke masjid, pilih satu tiang dan sentiasalah beribadat di tiang itu. Nampakkan kepada orang ramai, orang setempat itulah. Dan sebab dia kirim anak-anak muridnya ke seluruh tempat di dunia Islam pada ketika itu, pada zaman Abbasiyah ini, maka dia kata kamu kena zahirkan kesolehan kamu pada tahun pertama. Pada tahun kedua barulah kamu start untuk berdakwah. Saat orang sudah dalam bahasa kita namakan sebagai siqah, orang sudah percaya dengan kamu punya keagamaan, maka ketika itulah baru kamu perlahan-lahan ajarkan dakwah kamu, ajaran Mu'tazilah inilah kepada orang ramai. Dan ajaran Mu'tazilah ini dia mainly rationalistic dan meminjam kekuatan daripada nas untuk menyokong pendapat mereka itu, menggunakan hujahan-hujahan yang menurut mereka logik lah, ya, menyusun hujah-hujah mereka dengan hujah-hujah mantik, dan agar sampai kepada natijah yang mereka mahukan, kemudian memetik beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun beberapa hadis yang sahih, yang mutawatir menurut mereka, untuk menyokong pendapat mereka itu. Sebab akal itulah yang menjadi hakim. Ini menurut mereka. Nanti saya akan bacakan teksnya. Bagaimana mereka begitu menjulang akal ini. Maka atas sebab itu saya namakan mereka ini sebagai rasionalis. Tidak salah penamaan ini. Bukan berarti aliran lain tidak rasional. No. Jangan salah faham. Sebab nanti ada yang kata, Asy'ariyah guna mantik, guna logik, guna apa semua. Tidak. Yang saya maksudkan di sini ialah betul-betul mereka menyatakan ini dalam teks mereka, bahawa akal itulah yang menjadi hakim kepada segala sesuatu. Akal itu menjadi hakim atas segala sesuatu, atas nas, atas Alkitab dan juga Sunnah. Jadi saya menjadi kegaguman saya juga bagaimana orang-orang awam boleh terima boleh terima dakwah dan juga ajaran pemikiran Mu'tazilah yang sangat logical itu. Sama ada dua solusi. Sama ada mereka mengajarkan logik plus mereka mengajarkan orang ramai akan ajaran mereka, ataupun orang ramai itu ataupun orang awam itu pada zaman Abbasiyah ini. Bayangkan, mereka sudah memiliki tahap pemikiran yang tinggi sampai boleh faham hujahan-hujahan Mu'tazilah. Dan saya cenderung kepada pendapat kedua. Walaupun masih perlu kepada pembuktian, tapi secara intuisinya saya cenderung kepada pendapat kedua. Kenapa? Sebab kalau kita tengok kewujudan Mu'tazilah pada zaman itu dan diterima oleh ramai orang-orang Islam lah, ya, dia bukan muncul secara tiba-tiba sebagai macam kalau kita pada zaman kita ni indie style, ya, tiba-tiba orang semua mau bergaya dengan gaya indie, lalu tiba-tiba menjadi trend. Tapi pada zaman itu tidak, mesti ada kelompangan. Dan ini yang saya tuliskan di dalam kajian ini. Saya kata ada kelompangan ilmiah yang merata dan berada di dalam segenap dunia Islam itu, di mana ahli hadis mereka hanya dengan jarh wa ta'dil dan juga segala mekanisme itu yang menyukarkan ajaran mereka disampaikan kepada orang awam. Satu.
Yang kedua, orang awam haus mahukan cara berfikir yang logik, dan ini tidak boleh diberikan oleh orang-orang yang berpegang ataupun yang mengikuti jalan ataupun cara ahli hadis itu, kerana mereka begitu strict dengan riwayat dan begitu strict dengan riwayat. Maka kelompangan ini dan plus ditambah lagi orang-orang yang join Mu'tazilah ini sebenarnya orang-orang kelas bawahan yang bukan Arab, dan aliran-aliran yang popular pada ketika itu yang sama ada dekat dengan pemerintah ataupun engkau tu beraliran yang Arab. Yang engkau bangsa Arab, maka engkau berhak untuk mendapat superiority di dalam agama, dan kau diikuti oleh semua orang. Yang benda ini kita lihat sampai ke sekarang inilah kan. Contohnya kita tengok macam mana habaib boleh naik dalam keadaan ustaz-ustaz kita ramai di Malaysia ini. Tidak lain, satu, kerana mereka berbangsa Arab dan juga mereka itu dari keturunan Rasulullah SAW. Tanpa diselidik adakah ajaran ataupun ilmu yang mereka sampai itu benar. Ini bukan semua. Ada yang betul-betul berilmu. Tapi sikap itu, kalau ditanya kenapa kamu terima habaib ini, kerana mereka itu bangsa Arab. So, the same case juga yang berlaku pada kurun kedua ini. Dan ini menimbulkan kelas pertembungan antara elit dan juga orang-orang di bawah dalam kalangan ilmuwan itu sendiri. Tidak memberi peluang kepada orang yang bukan Arab, ajam. Ini analisis saya lah. Contohnya, dan Mu'tazilah tidak ada itu division itu. Kamu asalkan kamu boleh berfikir secara rasional dan kamu ada kemampuan untuk berhujah dan pandai menulis, kamu boleh menjadi orang yang memimpin. Kamu boleh menjadi ketua. Contohnya Jahil, Al-Jahil ataupun Al-Jahiz. Itu dengan ejaan Melayunya, Al-Jahiz dengan Z. Di mana dia mengepelai alirannya sendiri, Al-Jahiliyah, dan mengikuti banyak pengikut dalam keadaan dia itu seorang yang berkulit hitam. Bukan Arab. Bukan Arab. Maka hal ini yang menjadikan Mu'tazilah itu diterima ramai orang, dan diterima ramai orang dan menjadi popular dan mendapat tempat lah. Apatah lagi bila dia berdebat dengan Jaham bin Safwan, itu satu bentuk macam kita lah pada zaman sekarang ini. Contohnya Ustaz A didebatkan dengan Ustaz Don, tiba-tiba popular. Ustaz A itu popular sebab apa? Sebab dia berdebat dengan selebriti. So the same case macam Jaham bin Safwan ni, kalau kita berdebat dengan dia, kita akan jadi selebriti. So the basic ideas ataupun basic akidah yang dipegang oleh kebanyakan Mu'tazilah ini ada 5 perkara. Ialah pertama, tauhid. Tapi tauhidnya bukan macam tauhid yang kita fahami. Tauhid mereka itu dengan kefahaman mereka yang tersendiri, di mana mereka tauhid mereka yang bersifat negation ataupun negatif, atau bukan negatif maksudnya menafikan sebarang persamaan antara Allah dan makhluk. Yakni kalau kita letak dalam equation, Allah tidak sama dengan makhluk, maka segala sifat-sifat kemakhlukan itu yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, ditakwilkan sebagai cuma sekadar nama, tidak melebihi, tidak bersifat dengan makhluk. Dan rantingan daripada idea ini yang membawa kepada natijah bahawa Al-Quran itu makhluk. Okey. Seterusnya al-adlu, keadilan ilahi ini, yakni bahawa Allah SWT wajib untuk melakukan kebaikan dan juga mustahil melakukan kejahatan. So Mu'tazilah percaya bahawa manusia ini bila di mana dia berbuat kejahatan, berarti dia sendiri yang mencipta perbuatan itu. Allah SWT tidak mencipta perbuatannya. Dan ini menerima kritikan yang agak keras, ya, daripada kalangan ahli sunnah, ahli hadis, dan juga kalangan Asy'ariyah selepas itu mengkritik Mu'tazilah ni. Ini mengatakan, wahai Mu'tazilah, kamu ni kata bahawa kamu mencipta dan Allah mencipta,
Tapi Mu'tazilah counter balik. Dia kata mustahil Allah mencipta satu benda yang jahat. Sebab kalau dia mencipta satu benda yang jahat, berarti dia mahukan benda yang jahat, berarti dia itu, na'udzubillah, jahat. Natijah itu. You see, kedua-dua ini menggunakan aliran yang ataupun cara berfikir yang sangat sangat logik. Justru saya kata mereka itu lebih mudah untuk diterima lah, ya. Okey. Dan seterusnya, natijah daripada kepercayaan al-adlu ini bahawa Allah mustahil mencipta kejahatan, membawa kepada idea menafikan takdir. Ini mereka tidak percaya dengan wujudnya takdir. Allah SWT tidak mengetahui satu benda melainkan selepas benda itu ataupun kejadian itu terjadi. Okey, yang ketiga, al-wa'id, janji buruk. Iaitu pelaku dosa besar yang tidak bertaubat dan meninggal dunia, dia tidak akan diampunkan selama-lamanya. Kemudian yang keempat, al-manzilah baina manzilatain, seperti mana dibahaskan pada awal tadi. Pelaku dosa besar ni tidak dinamakan sebagai fasik, tidak juga dinamakan sebagai fasik, tapi tidak boleh dinamakan sebagai mukmin. As for pendapat yang popular menurut Ahlussunnah wal Jamaah ialah orang yang melakukan dosa besar tetaplah dinamakan sebagai muslim, tetap dinamakan sebagai mukmin. Tetapi dia pada masa yang sama juga digelar sebagai fasik, orang yang melakukan dosa besar ini. Dan cara pembahagian ini bermasalah menurut Mu'tazilah lah, sebab itu orang keluar dan membuat aliran mereka sendiri. Mereka tidak bersetuju dengan dengan idea macam mana logiknya seorang mukmin dan juga fasik pada saat yang sama. Dan so dia kata excluded. Apa salahnya kalau kita katakan orang yang melakukan dosa besar ini dia bukan mukmin, dia bukan kafir, dia berada di tengah. Kita tidak boleh namakannya sebagai kafir sebab dia bukan melakukan kafiran. Nah, kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu konsep yang agak politik lah, ya, di mana mereka berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar itu dan wajibnya memberontak. Ini wajibnya kita memberontak atas pemimpin yang zalim. So perkembangan mereka pada asalnya berpusat di Basrah, di bawah pimpinan Wasil bin Atta dan juga Amru bin Ubaid di Basrah ini. Lalu macam saya katakan tadi, mereka ni perjuangan dan juga dakwah mereka ni diwarisi oleh anak-anak murid mereka. Di antara Hafs bin Salim tadi sampailah ke menyatu dengan Syiah Zaidiyah di Maghrib, di Idrisiyah, berdebat dengan Jahal bin Safwan dan seumpama itu, sampailah ke zaman Abu Ali Al-Jubba'i dan juga anaknya Abu Hashim, pengasas kepada aliran Bahashmiyah, Mu'tazilah Bahashmiyah, sebagai lanjutan kepada Mu'tazilah yang berada di Basrah itu. Okay, so as for di Baghdad, pada tahun yang selepas daripada Wasil bin Atta ini, ada satu aliran Mu'tazilah yang tersendiri di bawah pimpinan Bishr bin Al-Mu'tamir yang wafat pada tahun 210 Hijrah. Tetapi berbanding dengan Basrah, Mu'tazilah Baghdad ini lebih cepat terhapus. Why? Sebab kedudukan Baghdad ini sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah dan juga pasca mihnah, selepas peristiwa mihnah Imam Ahmad rahmatullah alaih, yang memberikan imej negatif kepada Mu'tazilah secara umum dan juga Mu'tazilah Baghdad secara khususnya. Zaman dahulu susah untuk kita dapat tahu. Contohnya kita berada di Basrah ataupun kita berada di Khurasan sebagai contoh. Khurasan ini kita kena faham, ya, pada zaman sekarang Khurasan itu berada di Asia Tengah, sementara Baghdad dan juga Basrah ini berada di Iraq. So untuk berita itu sampai ke Khurasan kadang-kadang mengambil masa 2-3 bulan, bahkan setahun, untuk seorang yang berada di Khurasan tahu bahawa saudara-saudara Mu'tazilah mereka di Baghdad sudah dimusnahkan. Mengambil masa. Kalau zaman kita sekarang ni, apa yang berlaku hari sekarang ini, jam 11 ini, apa yang berlaku di KL, kita boleh dapat terus infonya
kan WhatsApp dan seumpama ini yang teknologi we took for granted. So kelambatan ini saya kira antara sebab kenapa Mu'tazilah di Basrah itu masih boleh dilanjutkan. Kan? Kalau tidak, habislah kan. Kita andaikan WhatsApp ada pada zaman Abbasiyah ini, dan juga Mu'tazilah di Baghdad. Oh, Mu'tazilah sesat. Hantar message, WhatsApp dan viral kan di seluruh dunia Islam pada ketika itu. Habis. Akan habis on the spot Mu'tazilah ini. Tetapi mungkin itulah antara hikmahnya. Saya tidak tahu apa hikmahnya. Teknologi itu lambat, maka yang membenarkan at least adalah ruang untuk Mu'tazilah ini bernafas lagi selepas itu. Jadi selepas kehancuran ataupun kehabisan Mu'tazilah di Baghdad, yang stay ialah Mu'tazilah di Basrah ini. So itu the first round perkembangan Mu'tazilah yang pertama, the first round ialah Mu'tazilah Baghdad dan juga Mu'tazilah Basrah. Second round punya perkembangan ataupun second stage perkembangan Mu'tazilah ini ialah lanjutan daripada aliran anak kepada Abu Ali tadi. Okay, Abu Hashim Al-Jubbai, pengasas aliran Bahashimiyah itu, ada anak-anak muridnya yang akhirnya membuat satu gerakan kebangkitan Mu'tazilah yang kedua pada kurun kelima Hijriah, khususnya di tangan Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani, ataupun dalam ejaan sebenarnya Al-Hamizan. Qadi ini bermazhab Syafi'i. Jangan heran, Qadi ini kurun 5 Hijriah bermazhab Syafi'i dan juga seorang Mu'tazilah. Dialah yang telah mengarang sebuah ensiklopedia besar, ya, akidah Mu'tazilah yang berjudul Al-Mughni fi Abwab At-Tauhid wal Adl, yang sampai ke sekarang ini masih lagi belum komplit, walaupun sudah ditahqiq tapi masih lagi belum komplit, ya. Dan telah diringkaskan oleh dia sendiri, oleh Qadi Abdul Jabbar ini dalam kitabnya Nukat kitab Al-Mughni. So daripada Qadi Abdul Jabbar ini, dia bila mana dia menulis buku, dia akan cuba untuk synthesize antara pendapat Mu'tazilah Baghdad dan juga Mu'tazilah Basrah. Ini the school ataupun aliran yang he belongs to. So menarik karya-karyanya ini, dia cuba untuk gabungkan itu. So itu dia boleh tulis Al-Mughni itu tadi, Al-Mughni fi Abwab Al-Adl At-Tauhid wal Adl, ini dalam size yang sangat-sangat besar, ya. Sampai ke sekarang ini, seperti saya katakan tadi, tidak ditahqiq sepenuhnya. Jadi cara dia berfikir itu menggabungkan cara Mu'tazilah Baghdad dan juga Basrah, dan diwariskan kepada anak muridnya, seorang usuli yang terkenal yang bernama Abul Husain Al-Basri. Abul Husain Al-Basri Asy-Syafi'i, pengarang kitab Al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh. Buku itu tebal, ya, dalam 2 jilid, telah ditahqiq oleh Hasan Hanafi. Dan juga Abu Rashid. Ini satu lagi, Abu Rashid An-Nisaburi, pengarang kitab Al-Masail fi Al-Khilaf baina Al-Basriyin wal Baghdadiyin. You see, daripada tajuk itu sudah mengilhamkan kepada kita bahawa metod Abdul Jabbar itu menurun kepada anak muridnya. Cara Abdul Jabbar berfikir menggabungkan, synthesize antara Mu'tazilah Baghdad dan juga Mu'tazilah Basrah, menurun kepada Abu Rashid An-Nisaburi ini. Okay. Kemudian itu level kedua, betul. Kemudian seterusnya Abul Husain Al-Basri ini, perjuangannya dilangsungkan oleh anak muridnya pula. Kan? Tengok, Qadi Abdul Jabbar turun kepada Abul Husain Al-Basri. Abul Husain Al-Basri, anak muridnya Ruknuddin Mahmud Al-Malahimi. Ini seorang lagi pemikir Mu'tazilah yang terkenal, kita tidak boleh tinggalkan nama ini, Al-Malahimi, ataupun dengan baris yang lain Mulahimi, yang alim Mu'tazilah, wafat pada kurun ke-6 Hijriah.
Dia telah mengarang sebuah kitab yang berjudul Tuhfah Al-Mutakallimin fi Raddi 'ala Al-Falasifah. Fi Raddi 'ala Al-Falasifah, membantah ahli falsafah lah di dalam kitabnya yang tersebut. And then ada seorang lagi tokoh, ya ini pun kita tidak boleh tinggalkan. Mereka ini semua yang saya sebutkan nama-namanya ini semuanya tergolong dalam gelombang kedua Mu'tazilah. Dan Hakim Al-Jashami. Hakim Al-Jashami seorang alim pada asalnya. Hakim Al-Jashami seorang alim Mu'tazilah yang wafat pada tahun 454 Hijriah, berarti dia itu ulama kurun ke-5 Hijriah. Dia merupakan guru kepada Zamakhsyari. Zamakhsyari ini adalah Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah yang terkenal itu penulis Kasyaf. Hanya saya Hakim Jashami ini pada awalnya memang dia Mu'tazilah, tapi setelah pada umurnya dia menjadi Syiah Zaidiyah pula. So perkembangan ini yang menjadi kepelikan kita, ya. Tradisi ini semakin dia tidak boleh kita kata surut naik. Dia terpulang kepada seorang alim itu. Contohnya kalau kita mau katakan tentang Hakim Jashami, dia sangat kental dengan kemu'tazilahannya pada awalnya, dan mula larut kepada aliran Syiah Zaidiyah itu. Tapi kita pergi kepada Zamakhsyari, dia heightened up ataupun dia telah mengangkat diskurs Mu'tazilah itu ke dalam tafsir. Berbeza dengan pemikir-pemikir sebelumnya. Bukan berarti ulama-ulama Mu'tazilah sebelumnya tidak ada menulis tafsir Al-Quran. No. Qadi Abdul Jabbar ada menulis sebuah tafsir Al-Quran, Al-Mutasyabih Al-Mutasyabih fil Quran, tafsiran itu. Tapi tidak komplit. As for Zamakhsyari, dia menggabungkan ilmu balaghahnya, nahunya, kepakarannya di dalam ilmu loghah itu, bahasa Arab itu, dan dengan menyelitkan dengan pintar sekali idea-idea Mu'tazilahnya di dalam sela-sela ayatnya itu. Hal ini yang menjadikan tokoh tafsir klasik tidak boleh meninggalkan tafsir Zamakhsyari sama sekali. Tapi mereka terpaksa melakukan istilahnya pemurnian kepada tafsir Zamakhsyari itu. Dan hal ini kita boleh tengok kalau kita bandingkan antara tafsir Baydawi dan juga tafsir Kasyaf Zamakhsyari. Tafsir Baydawi adalah abridgment, ringkasan, dan juga pemurnian itu. Pemurnian unsur-unsur Mu'tazilah daripada tafsir Zamakhsyari. Itulah tafsir Kasyaf itu. Ala kulli hal, menarik kan bagaimana Zamakhsyari, siapa yang teliti lah, saya betul-betul menyeru lah ni, dan siapa yang boleh teliti bagaimana halusnya cara Zamakhsyari mentafsirkan ayat-ayat yang ada unsur-unsur akidah dan menyelitkan akidah Mu'tazilahnya itu. Pada awal penulisan Kasyaf itu, ini pindah pada cerita Zamakhsyari pula, ya. Sebab ni saya suka cerita pasal sejarah ni, macam menarik, banyak maklumat yang kita boleh kongsikan dengan semua. Zamakhsyari pada awal penulisan Kasyaf itu dia tulis, dia kata apa? Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Jadi kalau diterjemahkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencipta Al-Quran ini. Oh, habis mengamuk semua. Mengamuk semua orang. Tidak boleh terima tafsir itu. Jadi dia tone down dan sampailah kepada apa yang kita baca pada sekarang ini. Tidak ada lagi bunyi yang ke arah mengajar Mu'tazilah itu. Kan? Very simple ayat, tetapi khalaqa itu, perkataan khalaqa itu pun sudah can cause uproar ataupun kekacauan dalam dunia Islam itu, yang membuat dia tarik balik nuskahnya itu dan dia betulkanlah sampai apa yang kita boleh baca pada
ketika ini. Tidak ada lagi unsur khalaqul Quran, na'udzubillah. So begitulah perkembangan aliran Mu'tazilah gelombang kedua ini, sampailah secara rasminya terhenti pada seorang tokoh yang berada di yang berada di Jazirah Arabia. Satu lagi perkara yang penting, Mu'tazilah yang berasal dari Iraq, tetapi ditutup oleh seorang alim Mu'tazilah yang berada di mana? Di kepulauan semenanjung tanah Arab. Siapa orangnya? Taqiyul A'immah Mukhtar An-Najrani. Taqiyul A'immah Mukhtar An-Najrani. Ini, dan dia telah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Kamil fil Istiqsa', di mana buku tersebut bertujuan untuk mengumpulkan segala pendapat-pendapat Mu'tazilah dan menyusunnya mengikut tema yang popular lah, ya. Contoh Al-Adlu, dan juga diselitkan dengan beberapa persoalan tentang sains di dalam buku tersebut. Buku itu ada di dalam maktabah saya. Siapa yang mau datang baca boleh refer lah buku itu. So dikatakan Taqiyul A'immah tidak terkenal, tapi yang menjadikan dia peculiar, yang menjadikan dia betul-betul nampak menonjol itu ialah kitabnya itu Al-Kamil fi Al-Istiqsa'. Kalau tidak ada buku itu, kita tidak akan tahu di mana titiknya ataupun di manakah tiba-tiba Mu'tazilah ini hilang dalam sejarah tamadun Islam ini. So pengkaji teks Taqiyul A'immah Najrani ini, seorang pengkaji Mesir, Dr. Sayyid Muhammad Al-Shahid, selain daripada mengatakan bahawa aliran Mu'tazilah ini terhenti selepas kematian Najrani, dalam buku tu juga Al-Kamil fil Istiqsa', dia perasan ada macam usaha takrib, usaha untuk mendekatkan aliran Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah di dalam teks ini, dalam teks Al-Kamil fil Istiqsa'. So kita boleh conclude daripada kenyataan Dr. Syahid itu bahawa Mu'tazilah habis. Tidak ada lagi yang menggelar dirinya sebagai Mu'tazilah ataupun Ahlul Adli wa Tauhid, S4 pure Mu'tazilah ini, selepas daripada kewafatan Mukhtar An-Najrani ini pada kurun ke-7 Hijriah. Berarti selepas daripada kurun ke-7 Hijriah itu tidak ada lagi yang namanya Mu'tazilah secara rasmi. Ada usaha untuk membangkitkan Mu'tazilah ini di Mesir, tapi itu pun mainly sebab mereka mencari dalam usaha mereka untuk kebangkitan pemikiran Islam. Barulah adanya untuk melawan pembaratan, westernization, maka mereka kembali kepada juzur ataupun asal usul pemikiran Islam itu. Maka sebahagian daripada pemikir ini di Mesir lah yang klaim bahawa diri mereka itu sebagai Mu'tazilah. Ala kulli hal, hal tu agak pelik, tapi mungkin tu salah satu cara dia nampak dirinya sesuai dan juga ngam dengan Mu'tazilah ini pemikir di Mesir itu. Tidak perlu untuk kita namakan. Ala kulli hal, okey, seperti mana yang kita maklum, setiap aliran dalam pemikiran Islam ini mesti ada nexus dia, mesti ada pusat. So pusat yang maksud ini pusat pemikiran, ya, di mana segala pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa dan juga dorang punya idea-idea mereka itu berpusat pada pusat ini, nexus ini. So nexus pemikiran Mu'tazilah ialah supremasi akal, ataupun dalam bahasa Melayunya ketuanan akal. Dan Qadi Abdul Jabbar telah menuliskan ini dan menyatakan ini dengan sangat eksplisit. Macam saya katakan tadi, kedudukan Qadi Abdul Jabbar ini sangat penting, dan juga perlu kalau kita mau dapat faham gaya berfikir Mu'tazilah dengan detail, kita kena refer kepada
kepada buku-buku Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani ini. Kenapa? Sebab dia yang telah synthesize antara Mu'tazilah Basrah dan juga Mu'tazilah Baghdad. So dia kata apa tentang akal ini? Dia kata bil aqli dan bihi ataupun dengan akal itu al-husnu wal qubhu. Kebaikan, al-husnu, kebaikan, dan juga al-qubhu, keburukan yang dimaksudkan sini ialah pahala dan juga dosa, mampu untuk dibezakan. Dan dengannya jualah, ini dengan akal itu katanya, diketahui bahawa Alkitab, Al-Quran itu menjadi hujah. Begitu juga sunnah dan juga ijma'. Ini kehujahan Al-Quran, sunnah dan juga ijma' itu katanya sabit menurut akal. Sabit menurut akal. Jadi hal ini saya tidak boleh nafikan. Kalau ada orang cuba untuk namakan bahawa Mu'tazilah ini Muslim rationalist ataupun rationalist Muslim, sebab mereka sendiri mengaku ketuhanan akal itu menjadi tunjang pemikiran mereka, nexus pemikiran mereka, macam dinyatakan dalam teks yang saya baru bacakan itu tadi. So dari sini kita faham bahawa perkembangan aliran Mu'tazilah ini, satu, mengisi kelompangan aktiviti ilmiah dalam masyarakat Abbasiyah ya pada zaman mereka itu, dan memberi ruang bagi orang-orang yang tidak bukan Arab, yang bukan berkulit hitam, untuk menjadi ilmuwan juga pada zaman itu. Inilah Mu'tazilah ini, dan dia telah mereka telah mengalami dua proses ataupun dua stage, dua tahap perkembangan. Pertama, tahap pengasasan oleh Wasil bin Atta yang mengasaskan Mu'tazilah Basrah, dan Bishr bin Mu'tamir yang mengasaskan Mu'tazilah Baghdad. Tapi Bishr bin Mu'tamir ni settle lah habis awal, sebab mihnah Imam Ahmad di situ. Sementara di Basrah dilanjutkan dalam gelombang kebangkitan Mu'tazilah kedua oleh Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani, dan ditutup oleh selama beratus-ratus tahun ya. Kalau daripada kurun zaman Qadi Abdul Jabbar itu kurun kelima sampai kurun ketujuh, lebih kurang 200 tahun tradisi Mu'tazilah itu berterusan, sampailah ditutup oleh bukan Ruknuddin, Taqiyul A'immah Mukhtar An-Najrani, yang telah wafat pada kurun 7 Hijriah, penghujung kurun 7 Hijriah. Ini telah mengarang kitab Al-Kamil fi Al-Istiqsa'. Dan dengan itu secara rasminya mereka sudah settle, maksudnya sudah habislah. Tapi kenapa kita masih menyebut nama-nama mereka ini? Kita masih menyebut nama-nama mereka sebab banyak daripada hujahan-hujahan, bantahan-bantahan yang dibawa dan dikarang oleh para ulama kita membantah pendapat mereka. Sebab mereka hidup pada zaman itu, dan juga they are very reactionary, kan? Sangat reactionary dengan pendapat Mu'tazilah ini. Misalnya pada hari ini Mu'tazilah tulis buku, bulan depan ataupun minggu depan tokoh Asy'ariyah ataupun tokoh ahli hadis menulis buku membantah pendapat Mu'tazilah ini. Kita tidak akan faham seperti mana ulama-ulama yang pada zaman itu faham. Cuma kita faham ataupun kita boleh menghargai pemikiran Mu'tazilah ini, satu, sebagai bukti bahawa tafsiran Islam di dalam tamadun Islam itu tidak pernah statik, tidak pernah hanya satu saja, satu aliran, tapi memiliki aliran-aliran yang pelbagai dan juga cara pentafsiran yang pelbagai. Mungkin kita boleh ambil semangat mereka ini bukanlah mendahulukan akan sampai menolak nas. Tidak, yang saya maksudkan di sini ialah menggunakan akal untuk memahami isu-isu yang ada di depan kepala mata kita lah, kan? Memanfaatkan akal kita untuk being responsive, membantah isu-isu yang berada di depan kita. Isu itu boleh jadi theological,
Isu itu boleh menjadi philosophical punya isu, boleh menjadi isu yang bersifat dialektikal dan seumpamanya, tapi menggunakan akal. Seperti kita mungkin boleh untuk kita over generalize. Antara sebab kemunduran umat Islam ialah tidak menghormati akal ini, tidak mensyukuri nikmat akal yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Mungkin kita boleh ambil semangat mereka ini, memanfaatkan akal, meletakkan akal pada tempatnya yang sesuai, yang sampai boleh menggegarkan dunia Islam dengan teori-teori dan juga hujahan-hujahan mereka yang kadang-kadang di luar daripada expectation kita, kan. Saya ada beberapa buku lah Mu'tazilah itu dalam saya punya maktabah. Setiap kali saya belik buku tersebut, saya rasa macam wow, cara mereka berfikir ini, kalaulah saya bukan maksudkan natijah, cara berfikir itu, method berfikir mereka itu kalaulah boleh dimanfaatkan oleh pemikir-pemikir pada zaman sekarang ini, akan menghasilkan nalar ataupun cara berfikir yang baru, yang lebih yang bertanggungjawablah kepada umat, instead of mengulang-ulang saja apa yang sudah disebut oleh ulama-ulama sebelum ini. Betul, kita kena menghargai yang lama, tetapi kita perlu menghasilkan yang baru. Maka salah satu daripada cara itu ialah dengan menghargai dan akal itu. Saya kira itu saja berkongsi untuk malam ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri dan juga syaitan. Mungkin satu masa nanti kita akan terbitkan buku ini, kalaulah boleh, sebab konten dia ni agak kontroversial lah. Sampai dekan pun dekan pun komen, katanya kamu punya tesis ni agak kontroversial, tapi ala kulli hal namshi. Itu saja. Okey, insyaallah lain kali kita berjumpa lagi, bincang topik lain pula insyaallah. Okey, jadi menarik itu kalau dikaji buku Kamil fi Istiqsa dan kenapa boleh terhenti di situ. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.